Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya buat rakaman dan bimbingan menjawab tajuk 9.3 bersama pelajar Ismailiza. Kenal sikit Ismailiza dari sekolah mana? On camera dan on mic. Ni satu Malaysia nak tengok ni. Ismailiza. Sekolah mana? Tak apa, yakin diri. Okey, cikgu. Okey, nama saya Nur Ismailiza. Saya daripada sekolah SMK Semajaya 2. Semenyih Tak, SMK Semajaya 2, Negeri Sembilan. Oi, jauh no. Ini itik Salai ni. Okey, Ishraq. Okey, satu lagi ialah pelajar Ishraq bin Abdullah. Tak silap cikgu daripada Batu Cave Ishraq Ishraq daripada mana? Kenal diri sikit Ishraq. Saya dari SMK Sri Gombak, Temenggong. SMK Sri Gombak. Sekolah bagus Ishraq kan? Biasa cikgu kat Selangor. Okey. Pada hari ini kita nak sambung. Walaupun belum belajar tak apa Yang penting kita nak share tajuk ini, tajuk yang penting. 9.3 ni kalau kita tengok 9.3 ni, kalau pelajar tengoklah dia panjang. Panjang jadi kalau pelajar tak faham, terus kita berdiskusi. Okey. Jangan risau. Kita tengok tajuk kita ni, Malaysia dan pertubuhan antarabangsa. Cikgu dah kecil dah tengok, cantik je gambar. Okey. Sebab kita akan conteng-conteng nota kita ni. Di akhirnya nanti cikgu bagi pelajar yang join hari ni dapatlah nota ini Baik. Cuba tengok di situ Malaysia dan PBB. Kalau tengok sebelum ni cikgu dah kongsi, dah share kan tajuk ini. Yang awal-awal semua conteng nota cikgu, tengok buku teks. Comel-comel belaka siap tulis. Hari ni kita nak tengok 9.3. Ishraq kalau nak tanya dengan Isma boleh tanya dulu. Apa yang nak belajar, tak ada masalah. Boleh on mic, no problem. Okey. Apa yang kita nampak di sini pelajar bila kita belajar ni, PBB ditubuhkan bila? Itu soalan, mungkin soalan objektif ni. Tahun 1945. Kalau pelajar tengok dia tulis itu 1945. Bermaksud kalau kita contin kat buku, ini salah satu soalan objektif. Objektif. Sebab nama lama PBB, nama lama. Namanya ialah Liga Bangsa. Pelajar perlu tahu, Liga Bangsa. Jadi kita tulis di situ, nama lama PBB ni ialah Liga Bangsa. Okey. Kita fahamlah Liga Bangsa ni gagal, ditubuhkan PBB. Jadi matlamat PBB ni, matlamat ni, tujuan PBB boleh disoal dalam objektif, boleh disoal dalam struktur, sebab dia dua markah. Matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Walaupun kita nampak dunia tak aman, tapi itulah fungsi PBB. Awal-awal dia boleh soal, ini boleh soal, ini pun dia boleh soal objektif. Ada dua soalan objektif. Baik. Dalam 9.3 ni, dia pergi kepada baris keempat. Ada 4 kita nampak di situ. Ada 4 kita nak tengok nanti. Sebelum kita masuk 4 tu, kita kena tengok satu tokoh yang hebat. Dalam PBB ni tokohnya ialah itu. Siapa nama tu? Pernah dengar nama ni ke? Dr. Ismail Abdul Rahman. Pernah. Tingkatan berapa ni? Tingkatan 4. Dalam dia kata golongan radikal juga ada memberi sumbangan. Kalau pelajar ingat balik bab tingkatan 4 kan. Inilah tokoh dia. Dr. Ismail Abdul Rahman. Jadi kita nak tengok di situ. Ada gambar di bawah ni. Okey. Maksudnya dalam peringkat pertama itu saja. Itu saja. Barulah kita nak masuk yang kedua, penglibatan. Ini baru saya tengok. Kalau cikgu selalu aja penglibatan. Rupanya tak ada dah NG, rupanya pelibatan je. Kau mampu kena tengok ni. Saya rasa ramai yang akan salah ni kan.
Cikgu. Saya yakin ramai akan tulis macam ini. Apa? Penglibatan. Kita tengok situ penglibatan kalau kita nak padam. Kita terus sekejap comel sikit lah. Penglibatan. Kalau kita nak tengok situ, kita ambil warna biru. Apa dia tak keluar? Saya punya tu sekejap. Dia dah merajuk. Tu pen kadang-kadang dia merajuk juga. Kita tengok di situ. Okey. Okey, dah okey, baru dah okey. Penglibatan. Kalau kita tengok di situ kita nampak di situ, kita nak gariskan. Ini. Hati-hati ni. Penglibatan maksudnya apa? Kita nampak itu. Hidup bersama sejajar aman. Kalau kita tengok di situ, cantik lah Kita nampak warna merah lah kita letak ataupun warna lain. Hidup bersama secara aman. Kalau kita nak garis lah. Pelajar boleh nampak. Oh, itu. Baik, hal ini sejajar nampak tu. Habis kita nampak apa yang pelajar faham tentang pelibatan. Cuba baca sekejap. Sebab tajuk ini belum belajar. Tak apa. Pelibatan Malaysia. Cuba tengok situ. Apa yang kita nampak peranan PBB tu? Dia dah garis dah. Apa yang kita nampak? Isma boleh bagi respon? Apa yang Isma nampak tu? Dia tulis apa di situ sebenarnya? Yang pelibatan Malaysia Ini ni. Ni hidup secara hidup aman. Secara aman. Maksudnya kita join PBB ni kita nak pastikan negara dunia dan kita aman. Jadi dia ada di sini tolong tengok. Dia boleh soal satu lagi soalan struktur. Cikgu letak warna hijau ni. Iaitu ada 4 perkara. Kalau dekat buku teks pun tanda. Dia akan bagi soalan. Mungkin soalan dia akan soal sini. Soalan dia. Jelaskan. Dia kata sini. Jelaskan 4 perkara. 4 perkara yang didukung ataupun yang kalau kita didukung dalam piagam PBB. Yang didukung. Dalam piagam PBB. Okey. Kalau kita tengok di situ, ini semua fakta. Kalau pelajar nak garis, dia semua fakta. Maksudnya, kita gunakan warna merah. Jadi pelajar lebih fahamlah. Satu ialah mendukung piagam PBB. Satu. Terlibat dengan agensi PBB. Maksudnya kita ni, apa contoh agensi PBB yang Ishraq dan Isma tahu? Kalau waktu COVID ni apa kita nampak? Mesti ada satu. Bermula dengan W. W? WHO. Itu agensi lah. Agensi, WHO. Kita nampak. Kalau NGO? NGO ni dia macam pertubuhan bukan kerajaan. Macam di Malaysia contohnya Mercy Malaysia kan. Kita nampak Mercy Malaysia. Itu yang bantu-bantu rakyat tu NGO lah. Lepas itu kita ada apa lagi? Sumbangan misi pengaman. Nanti pelajar akan tengok kita pernah menghantar pasukan, senang cerita ni askar lah. Negara-negara yang bergolak kita hantar. Okey. Dan yang keempat, membenarkan rakyat terlibat dalam agensi PBB. Jadi pelajar di sini ada 4 perkara. Itu sebab bab ini cikgu cakap, dia penting. Bab ini kena slow and steady. Mendukung. Apa itu dukung? Kita tengok 1, 2, 3, 4. Ini boleh pergi kepada soalan struktur. Sumbangan PBB. Saya tahu cikgu. Sebab dia banyak. Kalau kita tengok di sini, pelajar boleh tengok sampai bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muka surat. SP ni. Okey, baik. Kalau kita tengok kita pergi yang pertama ni, mendukung. Kalau cikgu tulis mendukung ini pun istilah yang kadang-kadang sebab cikgu ni bukan orang bahasa kalau Ishraq dia pandai betul Ishraq. Mendukung BM mesti target A+.
Dia tak boleh kata dah, oh cikgu saya tak nak, saya nak B je. BA mesti A. Ni bukan A. Okey. Kita tengok mendukung. Apa maksud mendukung? Yang pertama, ini F1 lah senang cerita. F1. Fakta 1. Baik. Kalau kita kata mendukung, maksudnya ialah, kalau kita tengok di situ, kalau kita nak garis lah kan, fakta ni kita letak warna hijau lah. Iaitu menegakkan, menegakkan hak asasi. Maksudnya kita kena pasti hak asasi manusia itu kita kekal dan kita pastikan sentiasa dipatuhi. Tanpa, ini penting ni, huraian lagi. Tanpa membezakan kaum, jantina, bahasa atau agama. Apa contoh piagam PBB yang keamanan yang kita nampak hari ni macam longgar sikit? Yang terbaru je, kes terbaru. Peristiwa di negara mana? Oh, Palestin. Ya. Jadi pelajar boleh contoh. Ya, itu hebat. Contohnya kita nampak, kalau soalan tanya, PBB ni seolah-olahnya tidak mendukung prinsip hak asasi. Contohnya di mana? Jadi automatik kita boleh bagi contoh peristiwa di Israel yang menduduki Palestin. Bagus. Rajin baca ni Isma ni. Okey, Isra ada lagi tak? Selain daripada Palestin ni. Isra ada idea lain? Cikgu kalau India ya? India? Macam mana? Kalau India, dia bukan India, dia Kashmir. Kashmir tu jadi perebutan di antara Pakistan dan India. Tapi yang paling dekat yang kita nampak Israel lah. Okey. Kalau nak bagi India tadi, Isma boleh bagi ni. Konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Maksudnya India kena menghormati Pakistan, Pakistan kena menghormati kita. Yang ini kita boleh bagi contoh. Kalau yang dekat dengan kita ni ialah perebutan. Cikgu letak di sini. Pelajar bagusnya bila kita buat kelas-kelas gini, cikgu boleh detail. Kepulauan Spratly. Pernah dengar? Tak pernah. Ini kita berebut. Kepulauan, contoh sini ialah perebutan. Pulau Spratly. Okey. Pulau ni dekat dengan Asia Tenggara. Tapi hari ni China pun nak rebut. Filipina pun ada. Malaysia pun ada. Ya, Ishraq? Sebab dia banyak hasil bumi, cikgu. Ya, good. Sebab dia hasil bumi. Dia berada dekat dengan Laut Cina Selatan. Dia boleh kawal semua. Jadi, PBB kena pastikanlah. Siapa yang berhak. Dan yang ketiga tu, tidak campur tangan. Tidak campur tangan. Okey. Dia pergi situ pula. Tidak campur tangan dengan urusan hal ehwal negara lain. Maksudnya kita, kalau PBB tak suruh, kita tak pergi. Jadi kalau tengok di sini, pelajar, yang atas ni boleh jadi soalan struktur, yang bawah ini pun boleh jadi soalan struktur. Sebab dia lebih pada 4 markah. Jadi tu cikgu, yang ini kena hati-hati, yang ini pun kita kena hati-hati. Maksudnya, tiga-tiga ini kita kena tengok. Kalau kita nak tengok tiga-tiga tadi kan, contohnya kalau cikgu highlightkan di sini, mendukung ni maksudnya, kita menegakkan hak asasi manusia. Poinnya cukup di situ. Hormat, menghormati wilayah negara lain. 2. Tidak campur tangan. Jangan campur tangan. 3 kata kunci itu cukup. Jadi kita tengok, ini mendukung. Bukan mendokong. Okey. Inilah gambar Tun Dr. Ismail. Apa kita nampak takjubnya. Kalau pelajar nampak, kita boleh baca. Takjubnya kita dengan Tun Dr. Ismail ni ialah dia kata apa? Cuba tengok di situ. Cuba pelajar baca. Kita takjub sebab dia kata apa? Saya memakai, apa itu? Saya memakai keris. Masuk persidangan PBB pakai keris pada waktu itu. Hebat tak hebat? Maksudnya okeylah PBB masih boleh terima lah, bukan kita nak pergi perang pun kan.
Kita nampak Tun Dr. Ismail pada waktu itu. Okey, pelajar. Dah clear dah? Ada nak tanya? Satu muka surat ni kita dah habis ni. Dah pendek je. Itu kalau kita tengok di sekolah, kalau ada masa setengah jam, kalau nak huraikan ini pun dah dekat setengah jam sebenarnya. Okey, habis. Baru satu. Baru masuk F1. Kita ada F4 Okey, 2. Yang kedua. Okey, F2. Cikgu letak warna hijau pula. F2 ni, ini senang saja. Kita membantu PBB terlibat dengan agensi. Tadi cikgu tanya agensi tadi kan. Agensi-agensi, tak payah kita nak hafal banyak. Mana yang paling mudah kita ingat, oleh kerana pandemik COVID ni, yang paling mudah kita ingat inilah. Iaitu tentang mana? Nombor 1, WHO ni. Ini paling mudah kita ingat. Oh, WHO, kita terlibat contohnya dalam pembelian Vaksin. vaksin. Habis, dapat contoh. Dapat fakta, dapat dah huraian. Okey, mana lagi yang mudah kita ingat dalam sedekat inilah. Okey, UNESCO mungkin tak ada. Tapi UNESCO ni kalau pelajar nak tahu, dia memastikan bangunan-bangunan, hutan-hutan kita terjaga. Maksudnya, ada beberapa hutan kita, ada beberapa bangunan di bawah dan diiktiraf oleh UNESCO. Ini Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB. Contohnya cikgu bagi sini. Dekat buku tek dia tak tulis contoh, dia bagi bawah tu. Bandar Melaka, Georgetown, Lembah Lenggong. Ini contoh, kita ambil warna biru. Jadi pelajar kena ingat ni. Oh, ini contoh. Maksudnya kita tak boleh nak majukan kawasan itu dengan sewenang-wenangnya. Ini tapak warisan dunia. Okey. Kalau yang tadi pelajar tulis vaksin. Cukuplah. Kalau kita dapat dua benda itu dah cukup dah. Jelaskan. Terangkan peranan Malaysia dalam penglibatan agensi. Katakan soalan tu dia tanya macam itu saja. Soalan, adakah Malaysia terlibat dalam agensi PBB? Katakan 6 markah. Jawapan macam ini, dia tanya adakah. Pelajar kena jawab apa mula-mula? Ya. Kena bagi pilihan. Ya. Buktinya ialah, baru kita masuk kan. Malaysia terlibat dengan UNESCO. Tapi hari periksa tak digalakkan kita terus tulis UNESCO ni. Kalau nak tulis, kena tulis tu United Nations of Education. Lupa. Cikgu saya lupa lah. Dah lupa sangat, tulis aja UNESCO. Harap-harap pemeriksa simpati dengan kita kan. Maksudnya dia memastikan tapak-tapak ini dijaga. Ini tengoklah bawah ini. Cikgu nampak kalau letak QR code dia akan keluar UNESCO ni. Okey. Satu lagi yang kita mudah ingat dalam bahagian ini ialah bawah sekali. Iaitu Malaysia ni dia telah menyertai Majlis Keselamatan. Okey. Tadi WHO. Sebelum tu UNESCO. Baik. Dalam Majlis Keselamatan ni, ini sini peranan Malaysia. Pelajar tengok. Peranan Malaysia di sini cukup dihargai. Di mana Malaysia, ini kena letak warna merah. Malaysia ni dipilih 4 kali. Pelajar boleh tengok Malaysia dipilih 4 kali sebagai anggota tidak tetap. Iaitu sampailah bawah. Kita nampak di situ. Bawah ni pun kita tanda. Jadi kalau pelajar tengok di situ, baru 2 cikgu kita dah nampak peranan kita ni cukup hebat lah. Ini peranan kita. Okey. Pelajar okey, ada nak tanya pelajar? Cikgu stopkan presenting sekejap. Kalau ada nak tanya, Ishraq dengan Isma.